A'udzubillahiminasyaitonir alim rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Zaris-Zaris, orang pertama yang menyapa Taubah. Lepas tu Cik Arman, Misa-Misa, orang JBM. Wafa Nurul, siapa lagi? Wafa Nurul sudah. Zaila Muhammad Shah, Nur Rizan Sulaiman, Singapura. Nurul Olines, ya. Puan Zainon, Singapura juga. Intan Sumaya, ya. Misa-Misa dah sebut. Rifa Marjan, Hajah Jami'ah Sayan. Ni semua top 10, ya. Jawada, ya. Lepas tu Mun Maisma, Alexander Mann, ya. Lepas tu Zuwaina Bacok, Ismail Osman, Saiful Saidi, Siti Afsah Kula, Perlita Ubara. Laju dah, ya. Like dan share, guys, ya. Saiful Saidi, Nazmi Ani, ya. Abdul Rahman, Cedok Medula, yang Belagata, Jebon, Rifa Marjan, ya. Siapa lagi? Hajah Jamian Sayan, Rosna Rafal, ya. Norizan Samsudin, Saidi Lamin, Intan Sumaya dah sebut, Siti ZH, Fatimah Ayub, Jamila Udin, ya. Jamila Idin, ya. Salamah Sariman. 120 dah menonton, yang masuk kelas. 77 baru share. Make it 200 cepat. Geng 10 geng, ya. 20 geng, ya. Nina Mustafa, Nur Atika, Fatimah Ayub, Samsiati Samsudin, Asma Matno, ya. Siapa lagi? Jebon, Ramla Zul, Maznan Mustafa, Nur Azlina, Kamaria Syamsina, Jumayah Kasnin, geng Jawa ni. Siti Afsah Kula. Lepas tu Roshidah Osman, ya. Intan dah sebut. Cik Nun Abu Bakar, Saidi Lamid, Yasir Muhammad, Zainun Abu Bakar, Rosli Husaini, Nur Asyah, Ani Runzi, Akidah Abdullah, Zainab Hassan, Susri Dawati. Wow, 139 share. Make it 200 cepat. Jordan J. Kenneth, Roshidah Osman, Salamah Sariman dah sebut tadi. Noraini Lub, Mardiah Rakyah, ya. Puan Ashikin, Kamarul Asrin, Kamarudin, Nani Triana. Lepas tu Jordan dah, Suhaila Muhammad Nasir, Rohana Abdul Manap, Ian Yayan, Puan Salma Sail, Rifngan Haji Hashim, Sandra Allen, Samsina Sa'ad, Zuina Maisa. Siapa dia? Halia Biru kau. Selalu Halia Hitam yang kita sebut. Hana Syari, 162 share dah. Wow, cepat. Syakir, terima kasih. Puan Salma Sail, Zak Asma, Zainab Hassan dan Syekh, Fatimah Ayub, Marina Rina, Izzatul Najiha, Zainab Hassan, sedekah subuh jangan lupa katanya. Salasya Muradi, Tania, ya. Yang Beri, Nur Abratul Zila, Rahim, Cikgu Mutahanudin, Nurul Ain Rozlan, Hazlinda Nasir, 170 share. Zafirul, Sandra Ellen dan Syekh, Surita Ismail, Syarifah Azizah, Daimah Jumaat, Pintar Nazurah. Wah, tu dia, ya. Asni Ismail Osman dah sebut tadi. Rosita Mat Saleh, Hamita Asrita, sahabat dari Singapura, selamat pagi dan share dah. Siti Mariamah, Singapura juga. Ernie Guroh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa lagi? Ni ramai yang Tok Batul lepas pandang, ya. Tiba-tiba dah tak nampak. Zainab Hassan, Nur Atikah, Jawadan, ya. Okey, nampak gaya belum nampak ada orang baru yang masuk, ataupun tu awak tak dapat ni, ya. Tak dapat tengok, ya. Siapa? Okey, Nurul Lain Rozlan, Hazlinda Nasir, Zafirda, Sandrada, Surita Ismail, Syarifah Azizada, Daimah Jumaat, Pintar Nazurada. Orang ni semua sudah ni. Dah sebut dah. Kenapa berulang balik tak abang nampak, ya? Ernie dah,
Zainab Hassan, Nur Atika, Jawada, semua dah sudah ni. Ya. Cik Embun Ismail belum. Zura Khalid belum. Ya, Yan Yayan dah. Hajah Jami'ah Sayan, Buluh Perindu belum. Ezrina Adam, Sapiah Kasim, 208 dah chat. Terima kasih ya. Nur Fika Abdullah, Nur Azia Arifin. Alright, let's start. Ya. Kita dah janji dah 213 200 share je kita sambung kelas. Hari ni bahagian yang terakhir. Bahagian yang ke-17, tip menambah hati pasangan. Kita stop hari ni, kita start kalau panjang umur esok topik lain lah. Ya. Semalam kita berhenti kat topik tip nombor 65. Tok Bah akan berhenti di bilangan yang ganjil, bitir kan? Dan Tok Bah kata apa? Tip nombor 65 semalam, jangan rasa tersinggung bila pasangan inginkan sedikit ruang untuk me time. Untuk bersendirian, untuk buat kerja dia ataupun untuk touch base dengan kawan-kawan dia, ya, untuk pergi breakfast dengan sahabat-sahabat dia tanpa pasangan dan anak-anak dan sebagainya. Kadang mereka nak me time sesekali untuk touch base dengan sahabat-sahabat mereka dan sebagainya, ya. Tiba-tiba mata tak kering. Alright, mata orang dah umur 71 tahun. Ya, okey. Alright. Program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 19 Oktober. Komunikasi berkesan di tempat kerja. Itu pun satu program yang sangat-sangat Tok Abah sukalah, ya, sebab itu bidang fokus Tok Abah. Yang pertama ialah komunikasi. Lepas belajar komunikasi untuk sarjana, Tok Abah terasa kena belajar psikologi. Untuk memahami apa berlaku dalam minda dan impak kepada komunikasi, kena belajar psikologi. Sebenarnya PhD Tok Abah dalam bidang psikologi keorganisasian, daripada School of Organizational Communication. So Tok Bah memang buat sarjana dalam bidang komunikasi keorganisasian. Lepas tu buat psikologi keorganisasian yang belajar tentang bagaimana nak merangsang pekerja, nak merangsang bos, nak jadi pemimpin yang berwibawa, nak membentuk team building yang mantap untuk menangani masalah kaki tangan, succession plan, negosiasi dan sebagainya. Itu semua bidang-bidang Tok Abah lah. Dulu kita asalnya ke situ lah. Tahun 84 dapat PhD. So terus menambah ilmu dalam bidang psikologi dan komunikasi. Dalam konteks keluarga, dalam konteks organisasi, dalam konteks masyarakat. Ya. So itu Tok Abah punya bidang sejak 30-40 tahun yang lalu, begitulah, ya. Tapi akan terus belajar. Yang belajar semua bidang ilmu yang berkaitan dan kena belajar agama untuk menjadikan ilmu yang kita belajar tu relevan dan atas dasar yang betul. Ya, sebarang ilmu yang tidak berteraskan agama sebenarnya adalah satu fata morgana. Ya, penyelesaian tanpa dasar agama, penyelesaian tidak tuntas. Dia macam sakit cuma nak merawat kulit, tak merawat dalaman. Itu sebabnya kita kena ada asas spiritual. Itu yang Tok Abah diajar oleh semua guru Tok Abah. Baik guru tu orang Kristian, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddhis, apatah lagi orang Islam, memang menyarankan pada Tok Abah, sebarang persoalan dalam hidup kena ada penyelesaian yang berteraskan agama. Otherwise, it is not a holistic approach. Ya, jadi tak akan selesai masalah. Ya, secara yang komprehensif, secara tuntas, secara muktamad lah. Gitu. Right? So, come to our webinar pada 19 Oktober. Tok Abah akan ceritakan, ya, the psychology of communication, tentang kesilapan lazim dalam komunikasi, 21 kesilapan. Lepas tu 13 cara style berkomunikasi yang ramai orang tak perasan pun style komunikasi dia. Kita akan bincangkan. Lepas tu, of course, yang paling penting, ya, 11 undang-undang minda. Daripada 17 undang-undang minda yang Tok Abah kaji, ada 11 yang relevan untuk perbincangan kita. So Tok Abah masukkan dalam nota dan dalam perbincangan. Bila kita faham undang-undang minda ni, kita akan mengubah cara kita berkomunikasi. Sangat dramatik perubahannya. Perubahan ni ke arah positif dan lebih berkesan, insya-Allah. Ya. Dan of course Tok Abah akan kongsi 33 tip memperkasa komunikasi di tempat kerja. Lepas tu tentang social media di tempat kerja dan sebagainya, dan relevan untuk kehidupan kita semasa dalam masa 2002-2003 punya era ni. So memang media sosial jadi satu fenomena yang tidak dapat dielakkan. Ada banyak kebaikan dan ada juga keburukan kalau tidak diurus dengan sempurna. Tak kawal diri, banyak keburukan social media.
Oh, boleh membawa kita ke neraka lah. Itu rumusan lah. Okey. Itu dia punya apa nama sponsor utama ya. Webinar pada 19 Oktober. Dan jangan lupa ya, ni sekarang nak war-warkan, belum lagi boleh mendaftar. Tapi boleh buat early bird. Ni punya pendaftaran 19 November. Sebulan lepas tu kita akan buat menangani pasangan yang merajuk. Topik yang relevan, anytime, all the time, evergreen. Sebab baru berkawan pun dah merajuk, ini kan pula berumah tangga. Ya. Okey, sangat seronok dan Tok Abah excited masa buat apa nama kajian untuk menulis nota pun Tok Abah senyum seorang ya, sebab memang ya kita akan faham diri, faham orang lain dan dapat memahami tentang the psychology of merajuk ya, sebab utama laki-laki atau perempuan merajuk dan solusinya, dan yang paling penting bagaimana nak untuk perhubungan ya yang diberkati, yang dapat mardhatillah. That's our issue dalam 19 November punya webinar menangani pasangan merajuk. Ini sebab ramai sangat yang minta nasihat. So kita pun buat satu webinar selama 3 jam, 10 pagi sampai 1 tengah hari, 19 November ya. Tunggu masanya. Mudah-mudahan kita panjang umur. Okey. Tip nombor 66. Ni tip hari terakhir ni ya. Bahagian terakhir tip 66, beri hadiah tanpa perlu ada sebab yang khusus. Ya, hari ni kebetulan berbetulan hari ni Tok Abah punya cucu yang nombor 5. Darin nombor 4. Darin Rehana punya birthday yang keempat. Jadi undangan kahwin dan nikah hari ni Tok Abah tak dapat hadir. Ada 2 jemputan tapi tak dapat hadir sebab kena merayakan cucu di rumah, sebab ada jemputan, ramailah jemputan ya. Kita akan buat jamuan sikit, doa selamat sikit ya. So itu sebab Tok Abah melayan tetamu daripada pukul 11 pagi sampai pukul 5 petang. Jadi Tok Abah tak boleh keluar dari rumah. So jemputan undangan Tok Abah terpaksa tolak dengan anulah ya, dengan kemaafan ya. Mudah-mudahan ya, ada 2 jemputan Tok Abah tak dapat hadir ya. So mudah-mudahan kita doakan mereka semua selamat. Beri hadiah tanpa perlu ada sebab yang khusus. Memanglah masa birthday kita bagi hadiah, masa anniversary bagi hadiah, kalau enggak ya. Tapi anytime terasa yang dapat rezeki lebih, beri hadiah. Seronok tau. Apa hal ni? Abang ni mengigau ke? Birthday saya lama lagi. Takkan nak tunggu birthday nak bagi awak hadiah? Boy. Ya. Tengok suami dah nak londe je, nak tetangga sebab dia dah makin slim. Belikan dia tali pinggang yang berkualiti. Ingat, laki-laki harga penting. Untuk orang perempuan harga tak penting. Yang penting the intention, niat tu. Walaupun hadiah cuma RM50, tapi kalau tanda suami sangat berharga berbanding hadiah RM5,000 daripada orang lain. Dan hadiah dia suami RM50. Tok Abah pernah tanya seorang, ya, ini jam awak yang sabut kan ni suami berapa? 250. Ni jam yang kami dapat masa bersara. Harga berapa ni? Dalam 3,000. Yang mana lebih berharga? Yang 250 mana lebih berharga? Awak belajar matematik tak dulu? Belajar? Dia kata, she's good in mathematics. Tapi RM250 dari suami lebih berharga, lebih bernilai daripada 3,000 punya jam, daripada jabatan hadiah persaraan. Faham ke faham? Faham. Itu wanita. Kau tanya soalan yang sama pada lelaki-lelaki. Ni jam ni sebut dia kan, wah, yang berapa? 250. Oh, cantik. Yang ni hadiah persaraan. Harga 3,000. Yang mana lebih berharga? Of course lah yang 3,000. Kau ni apa tanya soalan? Itu yang tak berapa perempuan. Dia based on fakta. Dia tak masukkan emosi dalam penilaian. Dia bukan tak masuk semua, tapi tak masuk banyak sangat ya. Sikit sangat emosi dia masukkan. 3,000 lah lebih mahal daripada 250. Laki-laki wanita beza kan? Beza. So kalau nak berikan hadiah untuk suami yang agak bagus, berjenama tali pinggang, Kak Estil tu 30, 40, 50. Tapi aku berikan yang 250 kata. So price tag jangan buang. Nak bagi hadiah kat suami, price tag jangan buang. Kita bagi hadiah kat siapa-siapa pun, price tag kita buang. Kita koyak. Tapi hadiah untuk suami, kalau benda tu berjenama dan agak mahal, tali pinggang 250 mahal tau. Untuk Tok Abah kira mahal lah tu. Oh, it's good quality lah. Memang kulit
piau, ya. So kulit yang insyaallah lah, ya 250, 300, 150 kata tu dah kira kulit tu biasanya, ya. So kita bubuh price tag tu. Oh, tuan kata, wish, tali pinggang 320. Ya, brand Bosnia. Itu bukan betul, ya. Bukan betul. Kita bukan nak iklankan apa ni brand, ya. Brand Bosnia. Oh, aku ingat brand apa nama uh, apa punya Jerman ke? Bosnia lah. You tahulah brand yang saya masukkan. Ya, untuk abang masukkan, ya. So, beri hadiah tanpa perlu ada sebab yang khusus. Nak berikan sapu tangan suami pun, biarlah ada nama sikit. Ya. Apatah lagi kalau awak belikan tali sapu tangan yang tak mahal mana, tapi pergi ke tailor, buat dia apa nama, dia punya insignia, dia punya branding, bubus itu. Orang bagi tahu abang sapu tangan, tulis tu DMFK dia punya brand. Dia disulam lah, disulam pakai mesin aja. Apa rasa? Harga mungkin RM2 aja, apa ni, RM2-3 dia punya sapu tangan. Tapi sebab ada DMFK kat ujung tu, nilainya berapa? Nilainya tak ternilai lah. Nampak tak? Beri hadiah tanpa perlu ada sebab yang khusus untuk pasangan, insyaAllah tertambat hati pasangan. Dan of course kalau pasangan berajuk, ini pun bab yang kita akan bincang pada 19 November nanti. Beri hadiah juga satu cara untuk merawat hati yang rajuk. Untuk siapa? Tunggu, laki-laki ke perempuan? Atuk ke nenek? Tip nombor 66. Simple. Hari ni nak habiskan, jadi kena laju sikit. Tip nombor 67. Alright, ini pun kritikal juga. Sebab 60% konflik dalam rumah tangga waktu PKP dan endemik ini disebabkan oleh masalah ekonomi. Kajian statistik yang kita dapat di Malaysia, ya, 60-70% konflik rumah tangga disebabkan oleh masalah ekonomi, masalah keuangan. Jadi, tip nombor 67, tolak ansur dan bincang secara terbuka tentang pengurusan keuangan. Ya, kena bincang dalam keluarga. Ini pun akan menambat hati pasangan supaya terhindar daripada kecil hati, salah sangka, ya, apa nama, curiga, was-was. Put it on ya. Oh, ini tengok payslip saya, ya, ni payslip saya. Ini bayaran bulan untuk rumah, untuk kenderaan, untuk anak sekolah, untuk anak kita kat apa ni, universiti, ya, ni yang balance tinggal sekian. So nafkah untuk awak, ya, yang abang mampu setakat ni. Nafkah kena ada, wajib. Untuk mak bapak, untuk apa semua masuklah dalam kita punya bajet tu. Bajet Malaysia mungkin bulan 10, ya. Bulan ni akan dibentangkan, tak salah. So kita kena bentangkan bajet keluarga. So 67, tolak ansur dan bincang tentang hal-hal keuangan rumah tangga, bajet rumah tangga kena dibincang. Sebab itu salah satu punca konflik rumah tangga. Orang lain pun suaminya pensyarah, suaminya cikgu, suaminya pemandu lori, mampu juga beli sekian. Sebab masing-masing orang, masing-masing tanggungan. Ya, yang kawan tu pemandu juga, gaji pendapatan mungkin 3,000 lebih, tapi dia tak ada mak bapak yang patut ditanggung, mak bapak dah meninggal, contoh. Yang suami awak anak nombor 2, lelaki yang sulung, ya, yang sulung kakak dia. Jadi yang bertanggungjawab untuk support mak bapak lebih kepada anak lelaki lah, kan. So dia kena support mak bapaknya. Nampak tak bezanya? Mak bapak pula uzur sekian. Jadi jangan bandingkan lah. Ya, tu sebab tak sebut. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Jangan. Ya, akan membawa dosa dan konflik saja. Bandingkan diri kita hari ini berbanding diri kita semalam. Dan pastikan hari ini baik sikit daripada semalam. Anda dan Tok Abah atas landasan betul untuk jadi orang yang berjaya, beruntung, yang Allah sayang. Keep on improving day by day until we die. Alright? Okay. Tolak ansur dan bincang tentang hal keuangan. Ya, bukan saja nak tambah pendapatan, bagus, Alhamdulillah. Tapi nak mengurangkan pembaziran pun penting. Sebab membazir itu sahabat setan. Tutup lampu aircon waktu tak perlu. Ya, buka langsir, tutup lampu. Bukannya tutup langsir, pasang lampu. Kat pejabat, kat office, kat memang dia pasangnya langsir kat tingkap, lepas tu dibukanya lampu. Ya,
Padahal kalau buka lansir, tak payah buka lampu. Save electricity mungkin 20-30%. Itu mungkin ribu-ribu kalau untuk satu bangunan. Mungkin puluh ribu. Punya saving in the long run. So ni kadang-kadang kita kena bezakan. Kat pejabat, kita tutup lansir pasang lampu. Tu pejabat. Ini rumah kita. Pejabat bukan awak yang bayar bil. So kita jimat. Mencari wang tambahan cantik. Alhamdulillah. Berjimat untuk mengelak kematian lebih cantik sebenarnya. Lebih cantik. Sama-sama cantik lah. Okay. Alah, we can afford. Jangan sombong. Sebabnya tak apa pasang panel panel, solar panel untuk save. Dan save lebih kurang dalam 30% dapat save. Daripada 1,000 lebih sampai 900 bil electricity 1,000 dulu 1,500, 1,600, 1,700 punya bil elektrik monthly. Maklumlah keluarga besar anak cucu kadang 3-4 bilik aircon memanjang maklumlah anak-anak cucu-cucu kan. So itu yang mahal. Okey, so alhamdulillah dapat kita kurangkan. Ini sangat penting dalam menambat hati pasangan dan membentuk suatu bi'ah ataupun suasana rumah tangga yang bahagia. Kenapa abang berkipas bah? Kan aircon ada, nak jimat. Orang tua dia tahu berit-cerih nak cari duit. Budak awak muda mana tahu. Mendidik sambil menyindir. Dia kadang aircon ni kejap. Ya memang tak apalah. Kalau dah cucu panas ke apa kita pasang aircon, tak apalah. Kalau itu ada kemudahan kat rumah, silakan. Jangan kufur nikmat. Dah ada tak pakai. Membazir juga. Tetapi berjimatlah. Jangan membazir. Alright. Program kita juga dibawakan oleh tak apa kadang lupa oleh ni dia. Pagi ini dibawakan oleh Excel Plus Perasa Coklat memang sangat lazat. Anak-anak semua suka, cucu tok abah pun suka. Ada vitamin C, ada kolesterol, ada serbuk tamar, buah tamar, ada tidak ada gula putih yang bahaya untuk kesihatan. Ada susu, ada DHA, ada biji teratai. Biji teratai tu yang tok abah suggest kepada mereka untuk bubuh sebagai satu ingredient untuk menenangkan pemikiran dengan izin Allah. Rupanya teratai ada aura ketenangan. Boleh Google, boleh kaji satu dunia punya kajian teratai, Allah berikan aura ketenangan dalam teratai. Tengok bunga teratai pun akan tenang. Dia punya impact kajian dan pegang bunga teratai. Kalau awak stres, pegang bunga teratai, reduce blood pressure pun turun. Allah punya kuasa kan. Dan kalau makan biji teratai, ya Allah akan dapat ketenangan asbab. Sebab ialah ingredient dalam tu. Allah punya kuasa So ini kita bubuh tu. So ni dia punya pula kotak khas Didi and Friends, edisi Didi and Friends. Tok Abah Didi and Friends and Tok Abah. Tok Abah pun ada, Didi and Friends pun ada. So memang ni dah ratus ribu telah terjual di pasaran dan ratus ribu yang telah menggunakannya dan respon sangat positif. Anak-anak suka, anak lebih fokus belajar bukan mesti makan terus pandai, mengarut. Tapi dia lebih fokus, lebih seronok, lama belajar. Kita suruh mereka duduk kat kerusi menghadap kiblat, baca Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Lepas tu kita doakan kat kepala, mereka doakan guru-guru, belajar pula dengan teknik belajar yang betul. 2-3 jam sehari, apa jadi? Pandailah. Bukan makan ni jadi pandai, tak. Makan ni lebih tenang, lebih seronok, lebih mudah belajar, lebih mudah mencerap. Ada membantu pencerapan yang boleh seimbang, bertenaga pula tu untuk duduk lama. Of course in the long run nampak kesannya mudah dengan nasihat, belajar pun seronok, dan of course systematic, homework settle, prestasi akademik meningkat, prestasi kokurikulum meningkat, insyaAllah. Dan yang paling penting, bila mak ayah melabur sikit untuk anak-anak atau cucu, so the whole household kena berubah. Mak bapak berubah, kakak abang berubah, atau nenek berubah. Haramkan kata-kata negatif, doa yang positif, dan amalkan sunnah-sunnah, miracle will happen. Miracle will happen. Ini sebagai pencetus perubahan. Bila kita berubah, change your efforts, change your thinking towards more positive, maka all positive thing will come step by step. Gitulah. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kita akan dapat apa yang kita usahakan. Cantik kan? Cantik. Okey, tip nombor 67.
Ya, Mia tengok berapa kan? 215 dalam kelas, 345 share. Azira baru masuk. Amir Bunga Merah. Amaris Gitar Smith dah masuk. Mun Maisma dah memang. Asmira. Siapa? Rosnani. Siapa lagi yang belum tak apa sebut ya? Ida dah sebut. Rahana Abdul. Ni Azrul. Nazrul Nizam. Ya, Azrul Nizam. Dia tulis Jawi. Ya, Azrul Nizam. Norina Patadawani. Tu dia. Sihat dulu tak apa ya? Mun Maisma dah sebut. Normila Ridwan. Jijah Aman. Hamida Sista Singapura dah sebut. Itu dia. Baik. So, tip nombor 68. Kita nak habiskan ni. Ya? Tip nombor 68 ialah pemurah terhadap pasangan elak kedekut atau berkira. Ada juga. Dengan kawan dia belanja selamba. Tapi dengan keluarga dia punya kedekut. Kedekut tak hidup masin. Ya, Allahumma. Tangkai jering, tangkai petai, tangkai apa yang lihat ya? Tangkai manggis tak lihat. Tangkai petai lah. Tangkai jering. Dah kering-kering pun tak gugur. Ya. So, memanglah. Ya, kita kalau nak berbelanja, nak pemurah, dia punya protokol ya, pada diri, pada orang terdekat, and then yang jauh sikit, and then orang luar dan sebagainya. Itu protokol. Ya, dari kacamata ikut sunnahnya. Kalau kita nak buat baik pada yang terdekat dahulu, ya, nak bersedekah, nak membantu yang dekat, adik-beradik yang susah, and then jiran, and then yang seterusnya. Gitulah dunia protokol. Ya, so pemurah terhadap pasangan ya sangat digalakkan. Jangan kedekut, jangan berkira. Dengan orang lain awak belanja selamba, dengan keluarga, mahal lah pizza ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Atau apa dah sebut pada Tuan kalau pasal makan, insya-Allah lah ya, ala kadar lah. Ya, janganlah makan sampai sekali makan 2 orang RM1,000. Boleh ke? Boleh. 2 orang ambil steak Wagyu, ya, Wagyu ya. Boleh ya. Seorang 600, 1000 lebih makan 2 orang. Lepas tu makan apa namanya tu? Apa ni bukan shrimp, apa dia? Udang besar atau apa? yang 200-300 lah. Yang banyak kat Sabah tu. Apa nama? Tiba-tiba lupa perkataan tu ya. Apa tolong sahabat-sahabat tu apa? Apa yang sampai 200-300 seekor tu, ya? Yang macam udang lah, family udang tu. Apa dia? Tolong sahabat. Tak apa ingat tomahawk tu daging tu ya. Apa dia? Apa nama benda yang mahal tu kalau makan tu? Tolong siapa yang belum ada yang respon? Lobster. I'm looking for the word lobster. Terima kasih Hasnul. Engkau memang geng lobster lah Hasnul. Ya, Nurul Ma'wa Asyari pun kata lobster. Ya. Makan 1,000 orang. Padu kata Zulkifli. Surinam Aisyah kata lobster betul. Tak apa lupa perkataan lobster sebab jarang kalau makan pun orang belanja. Masa tak apa ke Sabah ke apa nama Sarawak semua memang banyak tak sebisarkan. Rerin kata lobster betul. Dia orang memang biasa makan lobster ya. Aimuni lobster, Nora lobster, Nur Amin kata lobster. Said Amran memang korang geng lobster lah. Udang harimau kata setiap sekolah. Sikit atas daripada udang harimau. Ya, Cahaya Syamrina lobster. Narima Ismail pun lobster. Dr. Narima pun biasa lobster ya. Suhaida Osman. Semua ingat tu abah lupa ya. Kita orang kampung. Zainab Hassan kata lobster ke tu apa? Betul, lobster. Muslihat kata lobster. Zaim Adimis. Ni semua lobster, geng lobster ya. Nur Azlina, Puan Ashikin, lobster tu apa? Wow, korang ni hebat lah. Geng lobster lah. Tu apa geng udang je. Itu pun geng udang kering. Orang kampung ya. Tu apa pernah cakap ya. Hai nasi goreng, hai bubur. Apa nama? Tukang masak kerjanya enteng. Masuk cili, masuk udang kering. Dia kata, uish, itu dibuat-buat seni kata tu. Tak, betul. Seni kata original is masuk cili, tambah cili dan tambah udang kering tu memang seni kata lagu original, lagu tukang masak dia. So, ada orang tegur tahu, itu seni kata baru tu. Rupanya dia yang lupa. Tak apa ingat, tak apa silap, tak apa cek. Google. Betul lah aku punya, yang aku sebut tu betul. Ya? Kalau masak ikan kering, apa ni udang kering, tapi jangan orang pakai udang kering dalam apa nasi goreng ya.
Tapi not bad. Tok Abah suka mi goreng ikan asin ni, pula mi goreng. Nasi goreng ikan asin memang favorite Tok Abah lah. Nasi goreng kampung okey. Sesekali nak rasa autentik, nak rasa luar negara, nasi goreng USA. Kat USA tak ada pun. Kat Malaysia ada nasi goreng USA. Ah, nasi goreng Bangladesh tak pernah jumpa. Ya, nasi goreng USA ada hot dog, ada macam-macam. Ya, okey. So, baik. So, tolak ansur lah makan dengan family, ya. Tenang makan ni jangan berkira setakat yang mampu, setakat yang munasabah. Janganlah membazir, ya. So, pernah tu Abah, ya, apa nama, makan 4 orang saja nak belanja kawan, ya. So, makan kedai adalah restoran, ya. So, lobster nak lobster? Boleh jugalah. Tak perasan harga berapa, ya. Sebab kita tengok harga tu dalam seorang dalam 50-60 ringgit seorang. Boleh lah kan. So 6 kali 4 dalam 300 bajet. Dalam poket ada 300 dah. Sekali beratang bil berapa? 700. Kenapa sampai 700? Tengok lobster 300 lebih. Lobster je 300 lebih padan muka. Padan muka. Tu tak masuk lagi apa nama? Ikan apa? Ikan yang mahal tu. Yang kalau yang liar punya, bukan yang pelihara murah. Apa nama yang kat Pahang? Famous kat Pahang tu ikan apa? Bukan ikan kaloi. Tu Abah hari ni lupalah nak makan ni, ya. Apa ikan yang ikan patin. Ikan patin, ikan sebarau, ikan patin yang bukan patin buah yang dipelihara tu murah boleh lah, ya. Ni ikan patin yang memang okey, apa nama? Ikan patin yang liar, ya. Itu memang mahal tu. Sampai beratus-ratus lah, ya, kalau seekor. Kalau kena pula yang setengah kilo, 1 kilo, ya. Okey. So itu pun luar biasa. Baik, ya. Pemurah terhadap pasangan pun satu cara menambat hati pasangan. Jangan kedekut, ya. Ikut kemampuan dan ala kadar lah. Jangan sampai melampaui batas, ya. Just because awak ada kemampuan. Ada sepasang suami isteri jumpa Tok Abah. Mereka berumah tangga 3 tahun, ada anak seorang umur 2 tahun. So mereka bergaduh nak bercerai lah. Mereka bergaduh pun cakap orang putih tau. Punya hebat kan family ni. So dengan depan Tok Abah pun mereka bergaduh bagai nak agak dekat setengah jam. Tok Abah kata, dia orang ni datang nak tunjuk cara bergaduh ke nak minta nasihat? Tok Abah kata, akhirnya kata, guys, okay, stop it. Yeah, I think you have some issues to be discussed. Bukan problem, issues saja. So Tok Abah dah dengar. Yeah. Bos, Tok Abah cakap kat suami, bos. Sebenarnya, cakap Inggeris lah. Sebenarnya, isteri awak bukan sibuk sangat dapat hadiah besar-besar daripada awak. Ya, itu semua baguslah sebab awak mampu. Tetapi yang dindak ialah kasih sayang dan masa, ya, masa awak untuk dia. Betul ke cakap Tok Abah ni, kata suami kepada, yes, kata isteri dia. Isteri dia gaji 40,000 sebulan, 40,000 ringgit gaji isteri. Gaji suami 140,000 sebulan. Gaji suami 140,000 sebulan. Ya, 140,000 ringgit sebulan. Itu pendapatan orang ramai per setahun. Ya, dia bukan semua orang ramai dapat gaji setahun. 140,000, ya, itu gaji 12,000 apa nama sebulan. Tinggi tu. Tapi dia dapat 140,000 sebulan. Maksudnya apa? Sangat kaya. So, masa dapat anak, hadiah kepada isteri, bila anda dapat, dia berikan Porsche ke Ferrari. Mahal lah kan? Dekat 1 juta kan? So, birthday dia bagi hadiah jam biasalah. 25,000 jam jenama mahal. Ya? Jam diberikan hadiah birthday 25,000. Ya. For our child, I give you a Porsche. Yeah. And for last birthday, I give you, watch for 25K. That show that I love you. Wow, berada gini. Tapi dia terlampau sibuk sangat. Maklumlah, ya, CEO dengan gaji 140,000 sebulan. Jadi langsung tak ada masa. No work-life balance. So, tak apa pun lagi nasihat. Selepas 45 minit, suami menangis.
Suami menangis. Ya, sebab dia baru sedar kesilapan-kesilapan dia. Mereka datang dengan keadaan nak bercerai. Ya, bukan dua-dua hebat. Isteri gaji 40,000. So meaning successful person lah. Dalam apa ni, career dia 40,000 sebulan. Jangan main-main. Ya, suami memanglah. So mereka bergaduh bukan sebab duit. Sebab kurang kasih sayang, kurang masa, kurang apresiasi, kurang tanda-tanda cinta lah. Ya, so bila dah bagi nasihat daripada orang yang tidak berkepentingan, yang tidak bias, maka mereka terima dengan baik. So alhamdulillah berdamai. Syukur alhamdulillah. Ya. Tapi itulah, suami itu memang sangat pemurah. Tapi dia tak pemurah dengan masa, tak murah dengan puji-pujian, tak murah dengan romantic gestures. Faham? Faham. Okey? Okey tu tip yang 68. Tip nombor 69. Sebelum tu kena ingat balik ya. Penaja utama program kita hari ni ialah webinar pada 19 Oktober. Beritahu kawan, beritahu adik-beradik, beritahu sepupu-sepapat, beritahu your WhatsApp group tentang webinar yang Tok Abah akan kendalikan pada 19 Oktober. Komunikasi berkesan di tempat kerja. Sangat penting, sangat cantik, sangat miracle, sangat seronok lah. Dan yang penting dia akan mengubah cara kita berkomunikasi. Walaupun dianya komunikasi berkesan di tempat kerja, tapi relevan untuk rumah tangga, untuk masyarakat, untuk jamaah, untuk NGO, untuk banyak situasi. Sebab 80% prinsip komunikasi sesuai untuk semua situasi. Yang berbeza tu dia punya details lah. Tengok situasi, tengok kondisi, tengok environment. Gitu ya. Tapi prinsip asas banyak persamaan. So come, ya. Dan ramai yang mendaftar dan Tok Abah terpaksa tunda daripada 29 September ke 19 Oktober sebab ramai yang memohon untuk minta ditangguhkan sebab mereka nak menghantar ramai peserta tapi nak dapat dia punya administrative procedures yang agak mengambil masa. Biasalah tu kan. So kita akan buat pada 19 Oktober ya. Komunikasi berkesan dan ramai dah mendaftar, jangan sampai tertinggal. Mungkin Tok Abah tak buat lagi dah. Untuk tahun ni memang tak buat lah. Tahun depan belum pasti buat. Tahun depan pun Tok Abah belum pasti masih wujud di dunia. Jadi please come. Please come to our webinar pada 19 Oktober. InsyaAllah. Ya, nota dah Tok Abah buat. Ya, masih update walaupun dah siap nota dah. Tapi Tok Abah masih perkemaskan. Masih tambah sampai hari berkenaan. Untuk lebih tuntas. Sebab hari ini lebih baik daripada semalam orang yang berjaya. So Tok Abah sentiasa keep on improving the current note untuk bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Okay? Just for me and for you guys. Okay? Please come ya. Beritahu orang lain. Boss, send your staff. Staff, minta izin daripada boss. InsyaAllah, your boss will allow. Ya, nak attend program webinar komunikasi dengan Tok Abah. Komunikasi berkesan di tempat kerja. Supaya bos sayang, rakan sekerja sayang, majikan pelanggan ataupun orang awam sayang ya kepada kita, hormat kita dan dapat memberikan kerjasama. Ya, alright. So, tip nombor 69, sanggup berkorban untuk pasangan tanpa hebahkan kepada orang lain. Kita kalau berkorban, buat something yang signifikan untuk pasangan, tak payah hebah kat satu. Jangan tak payahlah masuk dalam Facebook, WhatsApp, tak payah. Ya, ni kadang kita terlampau gairah kongsi di Facebook, maka ya, awak betul lah ada pasangan, awak bahagia. Tapi ingat, ramai sahabat kita yang tak ada pasangan. Habis tak boleh ke share? Apa tujuannya? Kalau nak share dalam close group, WhatsApp group, keluarga dan sebagainya, silakan. Tapi kalau nak hebahkan satu dunia, takut-takut jadi riak. Takut-takut jadi tak ikhlas. Ya, sebab berbuat baik dalam keadaan senyap, mudah-mudahan ada unsur keikhlasan. Because you don't need to show off, bukan nak dipuji oleh siapa-siapa pun. Kita nak redha dari Tuhan. So tengok ya. Sebab ada masanya sesuai untuk dihebahkan, untuk nasihat, untuk contoh teladan. Tapi orang argue dengan apa? Kita nak share happiness. Ya, kadang-kadang awak cuba nak share happiness, tapi awak melukakan hati ramai orang tanpa sengaja. That's not my fault. Betul. Tu sebenarnya kadang orang lain cakap tak ada niat apa-apa, tapi awak kecil hati. And you kata, it's not his fault, what? He doesn't mean, or she doesn't mean that. You yang sensitif. Ya, but then dia kena ada hikmah. Kena ada hikmah. So, apa pun yang anda lakukan walaupun kat social media, kena ada hikmah. Kena ada empathy terhadap orang lain. Jangan pamerkan kekayaan anda.
Sebab ramai orang di luar sana yang susah dan miskin. Ya, kalau awak makan makanan yang hebat-hebat, kalau ada orang makan sedap aja, oi ambil gambar jap ni nak hantar gambar dengki kepada adik-beradik, itu tak mengapalah. Adik-beradik dia semua orang mampu, dia tahu adik-beradik dia semua mampu. Makan lobster tadi, mampu. So ambil gambar lobster hantar kat keluarga dia. Jangan ambil gambar lobster, gambar yang mahal-mahal hantar kat Facebook yang satu dunia boleh tengok. Ramai orang yang makan kertas, makan rumput di sebuah tempat. Tapi orang macam ni pun tak akan tengok Facebook pun. Mereka tak ada all this gadget. Sebab terlampau miskin. Ya, di Syria ke, di Palestin ke, di tempat yang ada peperangan dan sebagainya. Ya. So, be careful guys. Be careful. Jangan just because awak shock sendiri, maka ramai orang akan terkesan secara negatif atas kesensitifan anda. Ya, your insensitivity, create sadness in other people. So nak tunjuk ke adik-beradik tak apa, makanan yang awak makan, lobster yang awak makan tak apa, tapi jangan bubuh kat umum yang satu dunia boleh nampak. Untuk apa? Untuk apa? Awak travel, makan angin, vacation yang hebat-hebat. Untuk apa? Awak ada kereta mewah. Semalam tu awak baca artikel, ada tauke ni tunjuk kereta mewah, untuk tunjuk dia berjaya, padahal dia punya downline, dia punya ejen semua sengsara. Semalam artikel yang tu awak baca lah. Tak payah sebut lah bidang apa. Dia punya bos pakai kereta mewah dengan gaya yang itu ini, tapi anak buahnya sengsara. Dan anak buah komplain, kami tertipu, kami sengsara, kami dianiaya gini. Produk yang kami jual ni pun tak berkualiti. Semalam Tok Abah baca. Bukan ada niat nak tapi dah masuk surat khabar, masuk viral. Tok Abah bacalah apa benda viral ni. So please don't show off all your assets, your kehebatan, kekayaan. Tak. Takut-takut jadi riak dan jadi ujub, jadi takabur. Dan orang yang sombong, riak, ujub, takabur ni tempatnya di neraka. Bukan Tok Abah yang bagi hukum. So Google tabayun, jangan terus tibai. Alah dengki kita mewah, dia dengki buat apa? Buat apa? Siapakah orang kaya? Orang yang kaya, orang yang rasa cukup dengan apa yang dia ada. Maaf, Tok Abah, apa yang Tok Abah ada cukup. So kaya lah. Jangan pula fikir, perasan dia kaya. Itu cakap Nabi. Nabi sebut, siapakah orang kaya Rasulullah? Orang kaya, orang yang rasa cukup dengan apa yang dia ada. Qana'ah. Siapakah orang miskin? Orang miskin, orang yang berapa banyak harta pun yang dia dapat, yang dia ada, dia rasa tak cukup, miskin. So, dia dah jutawan, tapi rasa tak cukup, miskin lah. Faham ke faham? Of course faham. Okey. Itu 69. Tip nombor 9. Tip nombor 70. Benar-benar fahami dan ada empati terhadap pasangan. Memahami pasangan, it takes time. Tok Abah dah berumah tangga 45 tahun dengan Tok Mak. Fahamlah banyak hal. Tapi ada juga isu yang kadang terlepas pandang, yang tak berapa faham. 45 tahun guys. Duduk rumah, tidur sebantal, tipu. Tidur 2 bantal, tidur sekatil, yes. Tidur 1 selimut, tak betul. Tok Mak suka pakai selimut, Tok Abah tak suka pakai selimut. Tok Abah ni kata Mak, Tok Abah hot-blooded person. Jadi Tok Abah memang tahan sejuk. Bila sejuk sangat, baru Tok Abah pakai selimut. So kalau tidur 1 selimut, tak betul. Bukanlah tak betul, bukan tak boleh. Tapi in many cases, not true lah. Tidur sebantal. Tidur sebantal, cik adik. Sanggul berbunga. Lagu lama. Tidur sebantal. Ahmad Jaiz dengan lupa. Allah. Siapa nama penyanyi itu ya? Tapi you all tahulah. You all tahu. Tok Abah lupa long term memory, short term memory. Benar-benar faham dan ada empathy terhadap pasangan anda. Memahami pasangan takes time. You must ada sensitivity. Kena berpeka, kena bertanya, kena buka mata, buka hati, buka emosi, buka intelek, buka iman. Buka iman mean pakai iman lah untuk kenal. Dan of course masa dah habis, dah dekat lebih kurang 45 minit dah. So teruskan berkomunikasi dan guys, don't ever be too busy for your partner.
jangan terlampau sibuk untuk pasangan anda. Jangan, tak ada masa lah, tak ada masa, sibuk. Tapi memang kalau awak memang ada hal, ada mesyuarat yang tak dapat dielakkan, ada jemputan yang telah kita setuju, maka kita kena explain dengan hikmah, ya. Saya tak dapat hantar awak pergi pasar sebab dah ada jemputan dan saya dah penjawab setuju. Sebab bila ada jemputan dan kita telah jawab setuju, kita tak ada arahan melintang, hukumnya wajib, bukannya sunat, bukannya harus, wajib attend. Kalau orang jemput dan kita tak ada halangan, maka wajib kita attend. Iaitu tanggungjawab kita berjiran, kita bersahabat, kita bermasyarakat. Okay? Okay guys. So, Tabah tutup topik tentang tips. Bukannya dah habis topik tip ni. Beribu-ribu lagi tip, tapi cukuplah. Ya, untuk 17 siri ini, Tabah akan cuba cari topik lain yang mungkin membantu diri Tabah dan kita semua, ya. So, ingat, program kita dibawakan oleh webinar pada 19 Oktober. Komunikasi berkesan di tempat kerja yang pada Tabah sangat penting, sangat kritikal. Komunikasi berkesan di tempat kerja satu kemestian, satu kewajiban, bukan satu pilihan. It's for your own good, for your own good, for your own development, for your own benefit, supaya anda akan menjadi aset kepada majikan, kepada negara, pada dunia. Sebab 50% waktu jaga kita di tempat kerja. Ya, tolak waktu tidur. So waktu kita waking hours, ya, lebih kurang 16 jam, lebih separuh lah 8 jam di tempat kerja. Jadi kalau awak tak cemerlang, tak hebat, tak ceria, tak happy, tak efisien, maka 50% waktu jaga awak dalam keadaan yang negatif, yang tidak produktif, yang tidak bahagia, awak memang menyiksa diri. Alright, itu sebabnya pentingnya komunikasi berkesan di tempat kerja. Alright, so guys, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru, bahagia terjana, selamat berehat, selamat bertugas, selamat dalam perjalanan. Orang yang sakit, ya, berehat betul-betul, ya, makan ubat, ikut nasihat doktor, dan banyak istighfar sebagai terapi, sebagai ubat. Istighfar banyak-banyak, ya. Dan yang penting, jadikan hari ini hari yang terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.